Gempa bumi kuat 6.3 magnitude melanda selatan Bali. Gempa bumi sederhana dengan kekuatan 5.6 pada skala Richter. Angka korban gempa bumi yang menggegarkan Kepulauan Maluku di timur Indonesia meningkat kepada... Setiap tahun, pasti kita akan mendengar di dalam berita mengenai bencana alam di negara Indonesia. Jika kita melihat sedikit ke belakang pada tahun 2004, pastinya kejadian gempa bumi yang menyebabkan tsunami besar di Aceh sangat diingati dalam sejarah bencana alam di dunia, di mana ia mengorbankan lebih daripada 225,000 orang meliputi beberapa negara. Negara ini telah mencatat peningkatan lebih daripada 11,000 aktiviti gempa bumi sehingga tahun lalu. Jadi, kenapa gempa bumi ini berlaku sangat banyak di Indonesia? Teruskan menonton. Lingkaran api Pasifik. Ring of Fire atau lingkaran api merupakan istilah yang menggambarkan sesuatu kawasan yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi. Panjang kawasan lingkaran ini adalah dianggarkan sekitar 40,000 km yang mengelilingi lautan Pasifik. Daripada 90% gempa bumi yang terjadi di dunia, 81% adalah berada di dalam kawasan lingkaran ini. Kira-kira 15 negara yang berada di dalam lingkaran ini termasuklah Amerika Syarikat, Jepun, Filipina dan Indonesia. Plet bumi. Permukaan bumi terdiri daripada beberapa plet yang dikenali sebagai tektonik plet. Plet ini adalah kepingan kerak bumi dan bahagian mantel paling atas yang lebih dikenali sebagai litosfera. Bagi Indonesia, negara ini terletak di pertemuan tiga plet bumi yang besar. Plet Pasifik, plet Eurasia dan plet Indo-Australia mengelilingi negara ini. Dan ini menyebabkan mana-mana pergeseran antara plet ini boleh meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi. Aktiviti gunung berapi. Walaupun kebanyakan gempa bumi adalah disebabkan oleh interaksi dan pergerakan plet, namun gunung berapi juga memainkan peranan dalam terjadinya bencana alam ini. Gempa bumi ini dikenali sebagai gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh aktiviti magma sebelum berlaku letusan gunung berapi. Gempa bumi ini menghasilkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari gunung berapi. Walau bagaimanapun, getaran yang dihasilkan adalah kecil berbanding gempa bumi tektonik. Aktiviti manusia. Walaupun banyak gempa bumi disebabkan oleh faktor alam, tetapi aktiviti manusia terhadap bumi juga boleh menyumbang kepada bencana ini. Sebagai contoh, aktiviti pelombongan sumber asli seperti biji timah, emas, minyak dan gas boleh menyebabkan ketidakstabilan terhadap kerak bumi. Aktiviti penggalian minyak dalam skala besar boleh menyebabkan ruang kosong di kawasan tersebut dan secara tidak langsung memberi kesan dari segi tekanan di ruang itu. Kekurangan dan kepadatan tanah. Kekurangan air dan kepadatan tanah juga boleh menjadi faktor berlakunya kejadian ini. Namun ia adalah dalam skala yang kecil. Perkara ini dapat dilihat seperti ini. Jika air di dalam tanah dikeluarkan untuk sebarang sebab, ia boleh menjadikan ruang tersebut kosong dan boleh mengakibatkan berlakunya gempa bumi berskala kecil. Kesimpulannya, dengan pelbagai teknologi yang dihasilkan oleh dunia dalam mengesan dan mengurangkan impak gempa bumi ini, perlulah digunakan sebaik-baiknya oleh negara ini ataupun mana-mana negara yang berisiko, supaya kadar kerosakan maupun kematian dapat dikurangkan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.